Saifuddin sifatkan hanya unsur kebencian dibahaskan dalam Muktamar PAS. Perdana Menteri tegaskan halal bukan semata-mata daging babi dan alkohol sahaja. Anggap ChatGPT salah, Dr. Akmal dedah tidak sabar lawan Teresa Kok di mahkamah. PN dakwa draft MOU pembangkang sekat kebebasan bersuara pembangkang. YDPA gesa polis jalankan siasatan terhadap GISBH bela kebajikan kanak-kanak. Datuk Seri Najib Razak hadir mahkamah dengan berkerusi roda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstep News edisi Extra. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstep Malaysia. Ketua Setiausaha Pakatan Harapan Saifuddin Nasution Ismail menyifatkan hanya unsur kebencian, cacian dan angan-angan menjadi topik utama dalam Muktamar PAS ke-70 yang dibentangkan oleh pemimpin PAS. Saifuddin yang juga Menteri Dalam Negeri turut menyifatkan muktamar itu sebagai rakaman sejarah yang menjadi medan kemuncak politik kebencian serta menerapkan budaya fitnah, mencerca dan memaki hamun di bawah pimpinan Presiden Abdul Hadi Awang. Kata beliau, parti itu lebih fokus untuk merampas kuasa kerajaan perpaduan dan mengabaikan agenda hudud yang dilaung sebagai prinsip PAS. Dalam pada itu, Saifuddin berkata ahli PAS pasti menitiskan air mata melihat PAS mengalami kemerosotan termasuk kegagalan Hadi mempertahankan kemenangan di Terengganu pada PRU 1999 yang menyaksikan pemimpin berusia 76 tahun itu hanya menjadi menteri besar untuk tempoh sepenggal sahaja. Bagaimanapun, kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, perjuangan kerajaan tidak akan terhenti dan akan terus berusaha meningkatkan ekonomi negara demi membantu rakyat dan ia terbukti membuahkan hasil. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tegaskan status halal itu bukan semata-mata bermaksud makanan atau minuman yang tidak mengandungi kandungan alkohol dan daging babi. Menurut beliau, definisi halal telah berkembang sejak beberapa dekad lalu, bukan hanya mengelak daripada makanan yang tidak dibenarkan. Beliau berkata demikian semasa merasmikan pameran halal antarabangsa Malaysia 2024. Katanya produk halal boleh berdaya saing di peringkat global kerana pensijilan menuntut piawaian lebih ketat berbanding yang diterima umum di peringkat antarabangsa. Dia juga berkata pematuhan piawaian halal bermanfaat bukan sahaja kepada umat Islam tetapi juga kepada semua agama. Teresa Kok dicabar untuk menyaman ChatGPT selepas ahli parlimen DAP itu menyalahkan aplikasi berkenaan dan unsur sensasi oleh pihak media berhubung kenyataannya mengenai isu pensijilan halal. Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh menerusi hantarannya di Facebook berkata beliau tidak sabar untuk berdebat dengan pemimpin DAP itu di mahkamah. Sebelum ini, Teresa memberitahu Mingguan Malaysia bahawa terjemahan ChatGPT dan tumpuan media terhadap unsur sensasi adalah punca kenyataannya mengenai cadangan sijil halal menjadi kontroversi. Jelasnya sepatutnya kenyataan asal beliau adalah dalam bahasa Mandarin. Namun kenyataan itu diterjemahkan menggunakan varian model bahasa ChatGPT. Beliau juga mendakwa tidak menyangka terdapat maksud terjemahan yang berbeza dengan maksud sebenar kenyataan asal. Teresa disiasat oleh polis berhubung kenyataannya mengenai cadangan kerajaan untuk mewajibkan sijil halal di restoran dan perniagaan makanan yang tidak menjual daging khinzir dan alkohol. Beliau juga memfailkan saman terhadap Akmal pada 11 September lalu. Isu Memorandum Persefahaman MOU mengenai peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang yang ditolak tidak akan menjejaskan peluang Perikatan Nasional dalam pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Mahkota.
Ahli Parlimen Kubang Pasu Datuk Ku Abdul Rahman Ku Ismail berkata pihaknya tidak nampak isu berkenaan akan menjadi besar sehingga menghakis sokongan rakyat. Katanya ini dibuktikan dengan majoriti diperoleh PN dalam pilihan raya negeri lebih besar berbanding pilihan raya umum pada saat pembangkang bergerak tanpa peruntukan kerajaan. Beliau juga menganggap jika pihak pembangkang menandatangani perjanjian tersebut, maka ahli-ahli parlimen tidak boleh bercakap mengenai isu kos sara hidup rakyat dan disamakan dengan lembu yang dicucuk hidung. Ku Abdul Rahman mengulas kenyataan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang sebelum ini menyatakan kerajaan terbuka sekiranya MOU mengenai peruntukan pembangkang mahu dirunding semula. Namun Ahmad Zahid berkata perkara itu tidak akan tersasar daripada syarat asal seperti ditetapkan dalam draft MOU dikemukakan kerajaan kepada PN sebelum ini. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memandang serius isu jenayah dan penganiayaan kanak-kanak terkait Rumah Amal Global Equine Service and Business Holdings. Baginda bertitah polis perlu menjalankan siasatan segera dan menyeluruh bagi merungkai kes berkenaan selepas pelbagai berita dilapor dan disiarkan dalam media massa. Titahnya, perkara berkaitan akidah umat Islam seharusnya dipelihara setiap masa dan tidak boleh dipandang ringan. Sebelum ini, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Muhammad Naim Mokhtar berkata bekas pengikut GISB akan memberikan maklumat berkaitan syarikat itu kepada jawatan kuasa khas yang ditubuhkan baru-baru ini bagi menjalankan siasatan dan kajian terperinci terhadap doktrin fahaman GISB Holdings. Sementara itu, Ketua Polis Negara Razaruddin Hussein berkata pihaknya telah membekukan 96 akaun GISBH bernilai RM581,000. Perintah pembekuan dibuat mengikut Seksyen 44-1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Selain 4 akaun telah pun ditutup. Datuk Seri Najib Tun Razak hadir ke Mahkamah Tinggi pada Selasa bagi prosiding hujahan akhir kes penyelewengan dana milik One Malaysia Development Berhad 1MDB dengan berkerusi roda. Najib yang hadir di mahkamah dilaporkan mempunyai masalah lutut kanan dengan diiringi kaki tangan Jabatan Penjara ke kamar mahkamah. Sebelum prosiding bermula, bekas Presiden UMNO itu berjalan menggunakan tongkat dengan perlahan ketika berada dalam mahkamah. Minggu lalu, prosiding hujahan akhir kes pendakwaan bagi tuduhan penyelewengan dana 1MDB ditangguhkan selama 2 hari selepas bekas ahli parlimen pekan itu tidak cergas untuk hadir ke mahkamah. Perunding kanan Jabatan Ortopedik dan Traumatologi Hospital Kuala Lumpur Dr. Siti Hawa Tahir memberitahu Hakim Datuk Colin Lawrence Sequeira bahawa Najib telah dirujuk kepadanya pada Ahad 8 September lalu selepas mengadu sakit akut di lutut. Sekian untuk edisi Ekstra hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Mirakila, Assalamualaikum dan salam sejahtera.